Perkembangan di Syria susulan keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari negara bergolak itu. Turki mengumumkan akan menangguhkan operasi ketenteraannya di timur laut Syria selama beberapa bulan. Presiden Tayyip Erdogan yang membuat pengumuman itu setelah sekian lama mengkritik dasar Amerika Syarikat di Syria. Washington menyokong puak pemberontak Kurdis YPG bagi menentang kumpulan militan Daesh di negara itu. Turki pula menganggap YPG sebagai kumpulan pengganas dan serpihan Parti Pekerja Kurdistan PKK yang diharamkan. Turki menyambut baik keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Syria. Keputusan berundur dibuat oleh Presiden Donald Trump pada Rabu lalu selepas beliau mengisytiharkan kemenangan ke atas militan Daesh. Tindakan Trump bagaimanapun mengejutkan sekutu Amerika Syarikat. Britain dan Perancis memberi amaran bahawa peperangan menentang Daesh masih belum berakhir. Berikutan keputusan Washington, nasib pejuang Kurdis yang memerangi militan Daesh tidak menentu. Kehadiran tentera Amerika Syarikat di Syria juga bertujuan mengekang pengaruh Iran di negara itu. Setakat ini, White House masih belum mendedahkan jadual bagi menarik balik kira-kira 2,000 anggotanya yang ditempatkan di Syria. Menurut sumber Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, proses itu dijangka disempurnakan dalam tempoh 30 hari. Pengunduran itu juga menimbulkan prospek penyelesaian politik bagi perang yang berlarutan lebih 7 tahun. Menurut kumpulan pemantau hak asasi manusia Syria, sejak perang bermula pada Mac 2011, kira-kira 560,000 penduduk Syria dilaporkan maut. Dan bagi mengupas lebih lanjut mengenai pengunduran tentera Amerika Syarikat di Syria, kita bersama Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Skudai. Jadi Prof, sebelum kita mengupas mengenai keputusan Amerika Syarikat ini terlebih dahulu, apa sebenarnya yang berlaku di Syria? Adakah ia perang proksi, perang saudara atau hegemoni barat? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kepada isu yang berlaku di Syria ini, ianya adalah merupakan kesinambungan daripada apa yang disebut sebagai The Arab Spring, ya, ataupun Revolusi Arab yang bermula pada tahun 2010 dan 2011. Itu dari segi latar belakangnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, antara kesan utama kepada Revolusi Arab itu ialah beberapa buah negeri Arab yang ada pada masa itu berlakunya pertembungan, berlakunya apa yang disebut sebagai rampasan kuasa, peperangan dan sebagainya. Peristiwa ini kita melihat telah agak tenang pada masa ini, tetapi apa yang masih berlaku di Syria sebagai contohnya dan juga yang berlaku di Yaman adalah merupakan suatu kesan yang sangat negatif, ya, kepada Timur Tengah ataupun Asia Barat dalam pengertiannya yang lebih umum. Dalam konteks di Syria, kita mendapati peperangan ini mempunyai kaitan dengan ketiga-tiga aspek yang disebut oleh Wawa tadi, iaitu yang pertamanya ialah berlakunya peperangan saudara. Yang keduanya ia dikaitkan juga dengan hegemoni barat, di samping ada juga kepentingan, ya, kuasa-kuasa luar yang sebenarnya menjadikan Syria sebagai medan tempat mereka bertempur. Kita menyebut tentang Rusia sebagai contohnya, begitu juga penglibatan Iran di sana dan juga Amerika dan sekutunya yang terdapat di Asia Barat. Jadi semua ini sebenarnya menjadikan isu yang berlaku di Syria ini lebih kompleks daripada di tempat-tempat lain. Justru Prof, apa yang mendorong Amerika Syarikat sebenarnya mengundurkan kira-kira 2,000 tenteranya dan apakah senario yang akan dihadapi oleh rakyat Syria secara keseluruhannya? Dan yang paling penting, nak tahu juga bagaimana ia memberi kesan kepada rakyat Syria itu tak kala mereka berdepan dengan keperitan berperang dan juga status mereka sebagai pelarian. Ya. Prof. Sebenarnya Amerika sepatutnya menyelesaikan isu Syria ini lebih awal, iaitu semasa pemerintahan Barack Obama sebelum daripada ini. Tetapi beliau gagal dengan beberapa projek yang beliau kemukakan untuk penyelesaian di Asia Barat. Sebagai contohnya, beliau juga gagal di isu Israel dan juga Palestin. Beliau juga gagal di Afghanistan sebagai contohnya, dan beliau juga gagal di Yaman dan juga di Syria. Dalam konteks di Syria ini, sebenarnya harapan yang diberikan oleh rakyat Syria ialah tentera Amerika masuk ke dalam Syria dan menguasai kerajaan Syria yang sedia ada, iaitu di bawah Bashar Assad. Seterusnya diharapkan akan membentuk sebuah kerajaan yang baru yang tidak lagi menzalimi rakyat
dilihat daripada perspektif mereka, dan mereka mengharapkan kemenangan sepatutnya diberikan kepada pejuang-pejuang pembebasan Syria yang ingin bangkit dan menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan Bashar Assad pada masa itu. Tetapi oleh kerana lewatnya pihak Amerika masuk selepas daripada Rusia dan juga Iran campur tangan, kita dapati keadaan itu menjadi lebih kompleks, dan akhirnya pada sepanjang pemerintahan Obama ingin mengekalkan keupayaan dan juga kekuatan di situ, terutamanya dengan alasan untuk menghalau kumpulan Daesh yang datang kemudiannya selepas daripada itu. Tetapi strategi yang saya nampak ialah pihak Syria ini, apabila pihak Amerika Syarikat memberikan sebahagian daripada alat-alat kelengkapan perang kepada YPG dengan harapan supaya pihak YPG akan membantu menyelesaikan isu ini, tetapi nampaknya ia tidak kesampaian. Akhirnya mereka tetap berada di situ, dan mereka mengandaikan sekiranya tentera mereka dikeluarkan, isu ini dapat diselesaikan. Saya tidak nampak ianya akan dapat diselesaikan dalam tempoh yang agak segera, kerana pemerintah masih ada di situ. Sebahagian daripada pejuang pembebasan Syria masih lagi menguasai di kawasan utara dan juga kawasan sempadan, dan Turki sedang bersedia untuk masuk dan telah pun melakukan pelbagai bentuk serangan terhadap sempadan yang ada di situ. Benar tu, Prof. Jadi Prof, Trump juga mengisytiharkan kemenangan ke atas militan Daesh ni ya. Jadi adakah langkah ini akan membuka peluang kepada Daesh untuk kembali mengganas semula? Daesh memang masih ada, tidak dapat dinafikan. Terdapat kira-kira 3,000 daripada tentera Daesh masih lagi di dalam sekatan ataupun di dalam penjara, dan sekiranya perkara ini tidak dilihat sebagai penting oleh pihak Amerika Syarikat, kita bimbang mereka akan keluar semula dan mereka akan melakukan keganasan yang sangat sengit sehingga akhirnya membawa kepada terbunuhnya rakyat Syria. Sebahagian besar daripada mereka ialah wanita dan kanak-kanak. Jumlah yang disebut tadi ialah 560,000 orang. Ya. Di samping itu juga, seperti yang ditanyakan tadi, kita dapati separuh daripada penduduk Syria dikenal pasti oleh pihak PBB sebagai kelompok IDP, iaitu Internally Displaced People, satu kumpulan, sedangkan kira-kira 5 juta penduduk Syria terpaksa keluar daripada negara mereka. Mereka terpaksa lari sebagai contohnya ke Turki, mereka juga pergi ke Lebanon dan juga pergi ke selatan, iaitu ke Jordan, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Jadi kita bimbang sebenarnya sekiranya Amerika meneruskan programnya, iaitu mengeluarkan tentera ini, keadaan menjadi lebih tidak terkawal dan akhirnya peperangan tidak dapat ditamatkan seperti yang sepatutnya. Ya, Prof. Seperti yang dilaporkan, Trump bukan saja memutuskan untuk berundur dari Syria, tetapi keputusan sama dijangka akan dibuat di Afghanistan, di mana Trump dijangka mengarahkan 7,000 daripada 14,000 tenteranya untuk berundur. Ya. Pendapat Prof? Apa yang telah dilakukan oleh Obama sebelum daripada ini, iaitu pada tahun 2014, di mana Obama telah mengeluarkan sebahagian besar daripada tentera yang disebut sebagai tentera yang berjuang di medan pertempuran di hadapan, dengan tujuan untuk menyelamatkan keadaan kononnya dan juga untuk memberikan lebih peluang kepada tentera Afghanistan bertindak secara bersendirian untuk menjaga keselamatan negara mereka. Tetapi ianya ternyata gagal. Sekarang ini saya menjangkakan jika sekiranya Trump akan mengekalkan tindakan itu, keputusan yang telah dilakukan itu, kita bimbang sebenarnya keadaan akan menjadi lebih tidak terkawal, dan akhirnya Afghanistan akan kekal menjadi apa yang disebut sebagai padang jarak, padang terukur, kerana yang pertamanya ialah kerana berlakunya peperangan saudara sesama mereka, itu satu faktor. Yang keduanya ialah peranan yang dimainkan oleh Taliban dan sebahagian daripada sakibaki Al-Qaeda yang masih lagi kita boleh sebut sebagai bermaharajalela di kawasan-kawasan tertentu di Afghanistan. Dan sekiranya tindakan ini diambil, kita bimbang keadaan yang berlaku akan lebih parah lagi, dan sebenarnya yang akan memberi kesan ialah kepada seluruh umat Islam yang tinggal di Afghanistan. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, menyentuh mengenai perkembangan terkini di Amerika Syarikat, penutupan separa kerajaan diumumkan kira-kira 7 jam yang lalu. Jadi kita saksikan visual ini terlebih dahulu. The only thing that's going to stop that is great border security. With a wall,
or a slat fence or whatever you want to call it, but we need a great barrier. There's nothing we can do about that because we need the Democrats to give us their votes. Call it a Democrat shutdown, call it whatever you want. Let's get out, let's work together, let's be bipartisan, and let's get it done. The shutdown hopefully will not last long. Sepanjang pentadbiran Trump pada tahun ini saja Amerika Syarikat telah ditutup sebanyak 3 kali. Adakah Prof, adakah ia menggambarkan ketidakupayaan kerajaan pimpinan Trump untuk mentadbir dengan cekap? Sebenarnya para pengkaji memberikan pandangan yang berbeza tentang Trump ini. Ada yang mengatakan beliau bukanlah seorang ahli politik, tetapi beliau sebenarnya seorang ahli perniagaan. Itu satu perspektif. Perspektif yang kedua, dikatakan inilah Donald Trump. Seperti yang kita lihat di dalam banyak program TV dan sebagainya. Maknanya beliau sebagai seorang pemimpin utama di dunia ini, nampaknya beliau lebih mengutamakan apa yang disebut sebagai American First berbanding dengan pemimpin-pemimpin Amerika sebelum daripada ini. Kita tengok Bush, kita tengok Obama, kita tengok Bush Junior dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak Trump ini, puncanya ialah kerana beliau ingin memastikan supaya pihak Amerika bersedia untuk membelanjakan kira-kira 5.6 bilion US dollar semata-mata untuk membina tembok yang memisahkan di antara Amerika dengan Mexico. Itu yang dijanjikan di dalam pilihan raya presiden yang lepas. Tetapi ternyata kumpulan Demokrat mereka tidak bersetuju dengan ini kerana kepentingan ekonomi. Maka dengan sebab itulah kita dapati tidak mustahil Trump akan meneruskan akan mengadakan shutdown untuk kali yang ketiga dan seterusnya. Okey, terima kasih Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Skudai